Baru terlipu. Nah, mari tutup tu. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man jahada bi jihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah, apa khabar semua hari ni? Sihat semua? Ahyan ceria tak? Oh, azan hari ni suara terah ni. Tok Imam kita buat hari ni merdu. Syekh Salihin, masya-Allah. Baca semuka hari ni. Alhamdulillah ala kulli hal, sihat semua noh. Hari ni insya-Allah kita akan masuk pada siri ittiba', insya-Allah kita ambil pada siri ittiba'. Dan dia pun sebenarnya ittiba' ni pun termasuk dalam bab akidah. Ittiba' ni pun termasuk dalam bab apa makna ittiba'? Apa makna ittiba'? Ikut apa? Ikut Nabi noh. Ikut Nabi. Okey. Kita tengok surah Al-A'raf. Ayat 157. Tuan-tuan dan puan yang berada di dalam talian tu, cuba buka surah Al-A'raf ayat yang ke-157 yang kita akan bincang pada pagi ini, insya-Allah. Alhamdulillah, yarhamkallah. Cuba ayat 157. Okey, ayat 157 ni kalau kita tengok ayat 156 tu dia berkaitan dengan sikap orang ahlul kitab kan. Sikap ahlul kitab. Okey. Cuba baca tengok ayat di atas tu 156 Salihin. Ayat 156 surah Al-A'raf cuba Ayat 156 atas. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون يؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. Okey, sampai situ. Ahyan cuba baca makna. Kuat Ahyan. Kuat. Dan tetapkanlah untuk kami kebaikan di dunia ini dan di akhirat. Ni kita minta doa noh. Okey, doa minta supaya Allah Taala tetapkan apa dia? Kebaikan. Di dunia dan akhirat. Okey, betul. Sesungguhnya kami kembali bertaubat kepada Engkau. Kembali itu maknanya bertaubat. Kembali itu makna bertaubat. Taubat itu makna kembali kepada Allah. Okey. Firman Allah, siksaku akan aku timpakan kepada siapa yang aku kehendaki dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Maka akan aku tetapkan rahmatku bagi orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami. Okey. Orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami. That is the point. Orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami ni, kemudian Allah sambung pula ayat 157 ni. Ni yang kita ambil ni. Yang kita ambil hari ni. Siapa dia? Mereka itu. Okey, kita baca ayat ni. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. Jangan kata in. In tu hamzah. Ain. Ain. Bukan in. Maktuban indahum fit التوراة والإنجيل ما شاء الله. يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر وينهاهم kali lagi يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم suka sikit no. Tak apa. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. الله أكبر. واتبعوا النور الذي أنزل معه Okey. Dia ayat ini boleh kita simpulkan apa? Ia membawa pengertian bahawa segala kebaikan itu ada pada siapa? Pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah dalam ayat yang lain Allah kata apa? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya bagi kamu pada siapa? Pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu contoh tauladan yang terbaik. Nampak tak? Maknanya kalau kita nak tiru siapa? Tiru Rasul. Kenapa? Rasul is very perfect. Nabi adalah seorang yang sempurna. Kita manusia ni, orang kita ni banyak yang kata Nabi maksum. Nabi maksum, betul tak? Dia kata apa Nabi? Nabi maksum. Tapi bila nak buat amalan, tiru siapa? Tiru Tok Guru. Tiru Ustaz Zuhdi.
Bukan tiru siapa-siapa tak. Tiru siapa? Tiru Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Ni kita yang kita duk bicara ni. Allah sebut tadi dah. Dan ayat itu, ayat sebelum ni. Yang sebelum ni. Apa dia? Ayat tadi last kali dia kata apa? Maksud ayat 156 lagi last dia kata apa? Dan orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami. Apa dia? Orang yang beriman dengan ayat kami siapa dia? Ni dia. Iaitulah orang-orang yang mengikut Rasulullah. Alladzina yattabi'una ar-rasul. Rasul hak mana? Utusan Allah hak mana? An-nabiyil ummi. Iaitulah seorang nabi yang tak pandai membaca, tak pandai menulis. Dia panggil ummah ummi. Dalam surah Jumaat Allah kata, huwallazi lupa dah. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rusulan minhum. Huwallazi ba'atha fil ummiyya rusulan minhum. Dialah Allah yang mengutuskan pada umat ummi. Mana orang yang golongan kumpulan manusia yang tak pandai membaca, tak pandai menulis. Bahkan Nabi SAW pun tidak pandai membaca, tidak pandai menulis. Tapi siapa yang Nabi tiba-tiba jadi pandai membaca, pandai menulis? Sebab apa? Sebab dia belajar. Dia mengajar, dia belajar. Siapa ajak dia? Dalam surah An-Najm. Allamahu syadidul quwa. Siapa dia syadidul quwa tu? Jibril. Yang mengajar dia siapa dia? Jibril. Jibril ni ada pada dia kelebihan yang Allah bagi pada dia. Dia ajak Nabi dan Allah bagi kelebihan kepada Nabi kita pula sallallahu alaihi wasallam. Bila Jibril sebut saja dia terus boleh. Tu kita panggil apa? Mukjizat. Kita panggil apa ayat? Mukjizat. Maknanya orang lain tak ada benda tu, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam saja. Itu kelebihan yang Allah bagi kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Okey, sekali kita ulang. Orang yang beriman dengan ayat-ayat Allah pada, iaitulah orang-orang yang mengikut Rasulullah. Ikut yang macam generasi yang terbaik yang mengikut Rasulullah pada sahabat. Kemudian tabi'in. Kemudian tabi'ut tabi'in ataupun atba'ut tabi'in. Ini golongan yang terbaik yang diperakukan oleh Nabi SAW tentang mana? Kebaikan mereka. Dalam hadis. Apa dah hadis? Ingat tak? Khairun nas qarni. Thumma alladhina yalunahum. Thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia lah yang hidup zaman aku. Siapa dah? Sahabat. Kemudian selepas pada itu tabi'in. Kemudian selepas pada itu atba'ut tabi'in. Kita panggil apa tu? Tiga golongan ni kita panggil apa? As-salafus salih. Kita panggil apa? As-salafus salih. Moga-moga kita pun Allah Subhanahu wa taala izinkan kita digelar sebagai apa? Salafi. Jangan jadi salafi. Jangan jadi salafi sudah. Salafi. Apa maksud salafi? Mana orang yang perangainya, akhlaknya, cara hidupnya seperti golongan salafus salih. Okey, insya-Allah. Okey. Dan hakikatnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ni kata Allah yang mereka dapati, mereka tu orang Yahudi. Tadi cerita kena orang Yahudi kan. Yang mereka dapati tertulis namanya dan sifat-sifatnya di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka. Maknanya Nabi kita SAW ini, nama dia telah pun disebut di dalam kitab-kitab terdahulu. Okey, bagi contoh dalam surah Saf. Siapa boleh sebut? Wa iz qala Isa Wa iz qala Isa ibn Maryam Inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurati wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Nama Ahmad. Ahmad ni nama Nabi kita SAW. Masyhur di mana? Di langit. Di bumi ni masyhur dengan nama apa? Muhammad. Okey. Jadi Nabi kita ni telah pun disebut namanya di dalam kitab-kitab yang terdahulu. Contohnya macam dalam surah Saf tu, Nabi Isa sendiri pun dia kata, dan telah Allah Ta'ala bagi berita gembira kepadaku tentang kemunculan seorang Nabi yang namanya apa? Ahmad.
Pasal apa nama Ahmad? Sebab dia masyhur nama dia Ahmad di Nabi kita ni ada banyak nama. Qasim dan sebagainya. Okey. Mari kita tengok lagi. Nama Nabi kita ni rupa-rupanya telah pun disebut di dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil dan sebagainya. Ia menyuruh ni. Pasal yarhamkallah. Pasal apa yang kita kena ikut Nabi pasal apa? Sebab Nabi kita tu ia menyuruh mereka dengan perkara-perkara yang baik. Nabi tak suruh kita buat benda jahat. Tahu tak? Sebab tu kita kena ikut dia. Kan? Dan melarang mereka daripada melakukan perkara-perkara yang keji. Bagus tak? Baguslah. Nabi kita kerja daripada suruh orang buat baik dan larang orang buat jahat. Dan itulah punca umat Muhammad ini jadi umat yang terbaik. Allah kata dalam surah Ali Imran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Pasal apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Okey. Dan ia menghalalkan bagi mereka segala benda-benda yang baik. Nabi kita makanlah. Innallaha amaral mu'minin bima amara bihil mursalin. Dalam hadis yang sahih Nabi kata apa? Innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin. Sesungguhnya Allah Ta'ala memerintahkan orang-orang mukmin seperti mana Allah telah perintahkan kepada rasul-rasul. Lalu Allah kata apa kepada rasul? Ya ayuhan nabi, kulu min tayyibati ma razaqnakum. Hei nabi-nabi, makanlah daripada benda-benda yang baik yang kami rezekikan kepada kamu. Kemudian Allah kata pula kepada orang mukmin, ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Hei orang-orang mukmin, makanlah benda-benda yang baik-baik, yang elok-elok daripada benda yang Allah Ta'ala beri kepada kamu. Kan? Okey, kemarin kamu tangkap ketam. Kan? Kamu tangkap ketam, kamu makan apa? Isi dia. Kamu makan penyepit dia, makan tak? Cari basal. Nampak tak? Kamu tak makan. Kalau kamu tangkap ikan, kamu makan apa? Isi dia. Tulang dia kamu makan tak? Kamu tak makan tulang dia. Nampak? Sebab apa? Isinya baik, tulangnya tak baik. Nampak tak? Allahu Akbar. Sebab itu, ulama telah ijma' mengatakan bahawa merokok itu adalah minal khaba'is. Sebab itu mereka menghukumkan haram. Ijma'. Ijma' mengatakan haram. Itu benda yang tak elok. Alhamdulillah, kita tak termasuk dari kalangan orang yang menghisap rokok. Dan tak minum cakarai. Tahu tak cakarai? Tak tahu cakarai. Nampak. Nan. Tambah Ayan. Macam arak lah. Minum cakarai. Tak tahu. Cakarai ni tambah. Tapi dia yang memabukkan lah. Cakarai. Makan dia jadi penin. Okey. Dan mengharamkan kepada mereka segala benda yang buruk. Dan ia juga menghapuskan daripada mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Lepas tu kita berdoa, kita kata apa? La Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bih. Rabbana wala tahmilna wala tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Ya Allah, janganlah beban kepada kami bebanan benda-benda yang menyukarkan kami seperti mana yang telah Engkau bebankan kepada umat yang sebelum daripada ini. Jadi datangnya Nabi Muhammad SAW, segala bebanan itu telah dirongkaikan. Macam kita ni, kan? Kita mari sini, kita boleh semayang qasar dan jamak. Jadi ruang masa untuk kita apa? Adapun umat dulu tak ada. Tak ada benda-benda tu. Umat dahulu kalau nak semayang tempat juga. Kita boleh kita semayang. Atas tanah pun boleh kita semayang. Itu kelonggaran. Dan juga pada beban-beban yang Allah Ta'ala telah rongkaikan daripada kita. Alhamdulillah, syukur. Kan? Mereka maka orang-orang yang dia. Tengok, this is point yang kita duk cari ni. Kita duk cari iman, kita duk cari ukhuwah pada Allah kata apa? Maka orang-orang yang beriman kepada nyonya siapa? Muhammad. Kita bicara tentang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam.
Maka orang-orang yang beriman kepadanya dan memuliakannya. Memuliakan Nabi kita. Lagu mana memuliakan Nabi kita? Ikut. Ikut segala sunnah dia. Selawat ke atas dia. Itu memuliakan Rasul. Kan? Kita memerangi orang yang bermusuhan dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Juga menolongnya. Lagu mana nak tolong dia? Tolong sampaikan sunnah dia. Okey, yang ni kita dengar kata ni sunnah Nabi, kita habaq ke orang. Nah, kita dengar kata yang ni bukan sunnah Nabi, kita habaq ke orang. Ini bukan sunnah. Okey. Serta mengikut nur, cahaya yang diturunkan kepadanya, iaitu Al-Quran. Apa dia cahaya yang Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi kita? Al-Quran. Al-Quran itu dikatakan cahaya sebab apa dia? Sebab dia telah menerangi kegelapan orang-orang yang hidup dalam zaman jahiliah. Orang hidup dalam kegelapan. Dulu, jahiliah. Buat benda-benda yang pelik-pelik, buat benda-benda yang tak masuk akal. Tapi bila mari Al-Quran, dia seolah-olah ada cahaya, maka mereka dah nampak dah apa benda yang sepatutnya mereka buat, apa benda yang tak sepatutnya mereka. Macam juga kita, apabila kita masuk dalam diri kita Al-Quran, ada cahaya. Cahaya itu boleh membimbing kita kepada benda yang benar. Okey. Kemudian Allah kata apa? Penghujungnya Allah kata apa? Mereka itulah orang-orang yang berjaya. Apa maksud berjaya? Maknanya yang akan masuk ke dalam syurga Allah. Okey. Apa boleh kita faham daripada ayat ni? Allahu Akbar. Apa yang kita boleh faham daripada ayat ni ialah daripada Rasulullah terbit segala kebajikan. Daripada Rasulullah datangnya segala kebaikan. Maknanya siapa yang nak cari kebaikan, ambillah daripada siapa? Daripada Nabi SAW. Tak ada pada orang lain. Sebab itulah dalam satu hadis Nabi SAW sebutlah, inna asdaqal hadith kitabullah. Sebenar-benar perkataan ialah kitab Allah, iaitu Al-Quran. Kemudian wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk, contoh, tauladan, ikutan apa dia? Hadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Petunjuk yang datang daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi kata apa? Wa syarrul umur muhdatsatuha. Seburuk-buruk perkara ialah yang direka-reka, yang diada-ada. Tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat, anak-anak sekalian, kalaulah kita betul faham ayat ni, kita tak berani nak mencipta sesuatu dalam urusan agama. Kenapa? Kerana agama ni clear lagi. Clear, lengkap lagi. Mana bukti kata agama lengkap? Allah turunkan ayat dalam Al-Quran. Allah kata apa? Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu. Agama sudah sempurna. Sebab itulah para sahabat Nabi la ilaha illallah yang hati mereka telah cerah benderang. Hati mereka para sahabat bila datang Nabi, mereka beriman dengan Nabi, hati mereka jadi bersih, hati mereka jadi suci. Lalu bila turun ayat ni, banyak di kalangan sahabat yang menangis. Abu Bakar menangis. Hak yang tak erti pun ni tanya, "Oi, hang teriak pasal apa?" Hang teriak pasal apa, Abu Bakar? Hei sahabat-sahabat ni, pasal apa teriak? Maka kata Abu Bakar, tidak ada lagi selepas daripada sempurna melainkan kekurangan. Apa maksud dia? Tidak ada lagi selepas daripada sempurna melainkan kekurangan. Maknanya lepas pada sempurna akan datanglah kekurangan. Apa maksud dia? Ia membuktikan bahawa Nabi akan wafat. Sebab Nabi mari buat apa? Allah hantar dia buat apa? Rasul. Utusannya. Selesai kerja, kena balik lah. Macam kita mari atas dunia ni. Apa tujuan kita? Tujuan kita nak menyatakan pengabdian diri kita kepada Allah. Selesai urusan kita, kena balik lah. Cukup ajal kita, habis lah, kena balik. Kita balik ke mana?
Balik ke mana? Kita mari pada mana? Mari pada tanah balik. Balik tempat asal kita tanah lah. Sebab tu orang buh tak kubur, orang tak buh tak pokok pun. Solehin. Kita asal daripada tanah. Sebab itu bila kita mati, orang bubuh dah dalam tanah, tak boleh petik air pun. Boleh petik air apa? Boleh tanah. Orang boleh tanah, kamu dalam tanah. Lagi dalam lagi bagus. La ilaha illallah. No? Wa kullu muhdatsatin bid'ah, karena benda-benda yang setiap benda yang direkakan, yang diada-adakan itu adalah pada bid'ah. Apa makna bid'ah? Benda yang tidak ada contoh daripada Nabi. Mana setiap benda yang diada-adakan itu, maka benda itu dikatakan bid'ah. Apa maksud bid'ah? Benda yang tidak ada contoh daripada Nabi. Wa kullu bid'atin dalalah. Dan setiap benda yang tidak ada contoh pada Nabi, benda itu tak betul, benda itu sesat. Wa kullu dalalatin finnar. Jaga-jaga. Sesungguhnya kesesatan itu tempatnya di neraka. Bukanlah kita nak habaq kata orang ni masuk neraka, orang ni masuk neraka, tapi kita Nabi SAW sebut ni supaya kita berjaga-jaga, berhati-hati supaya kita dijauhkan daripada neraka. Allahu akbar. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Jabir, kita tengok hadis ni. Kana Rasulullah SAW yaqulu fi khutbatihi yahmadullah wa yusna alaihi bima huwa ahluhu thumma yaqulu man yahdihillah. Ini selalu. Nabi SAW kata Jabir, apabila dia nak berkhutbah, apabila dia nak bercakap dengan para sahabat, dia akan memuji Allah. Dia akan memuji Allah, dia akan menyebut kebaikan kepada Allah yang dia pandai. Nabi ni memang Allah pandai memuji Allah. Sebab tu kalau kita tengok di akhirat nanti, apabila umat manusia ni minta syafaat daripada Nabi Nuh, tak boleh minta syafaat daripada Nabi Nuh, tak boleh minta syafaat daripada, akhir sekali mereka datang kepada siapa? Kepada Nabi SAW. Apabila mereka datang kepada Nabi SAW, Nabi kata, memang akulah orang yang paling layak beri syafaat kepada kamu. Lalu Nabi SAW pergi beradab Allah Ta'ala. Dia tak minta tu. Dia pergi buat apa? Dia pergi sujud. Sebab tu kita kena perbanyakkan sujud. Sujud tu kenalah bagi lama sikit Tok Imam oi. Sujud tu kena bagilah lama sikit Tok Imam oi. Janganlah lama sangat. Saat ni makmum nak terkentut pula. Sujud tu bagilah lama sikit. Terbaiknya apa? Sujud kita dekat-dekat dengan sama dengan qiyam. Kita baca panjang, sujud kita lama sikit. Kalau kita baca pendek, sujud kita pendeklah sikit. Faham tak? Bagi sama. Rokok pun macam tu juga. Kemudian Nabi kata apa? Nabi kata ni. Tiap-tiap kali Nabi nak berkhutbah ni, Nabi kata, man yahdihillah fala mudhillalah. Siapa yang Allah dah bagi hidayah kepada dia, tak ada orang yang boleh menyesatkan dia. Wa man yudlil fala hadiyalah. Siapa yang Allah sesatkan dia, tidak ada siapa yang boleh memberi petunjuk kepada dia. Selalu Nabi sebut ni. Sebab itu setiap kali kita nak memulakan percakapan kita duk sebut yang ni. Kadang-kadang ada orang yang tak reti, dia tanya, apa dia ni duk kerja kata hak tu. Ya, Nabi SAW selalu berkata macam tu. Jadi kita ikut siapa? Ikut Nabi. Jadi kita pun bila nak cakap, kita pun cakap macam tu. Kita pokok ni tak ada kerja lain ke cakap hak lagu tu. Ya tak? Lalu kemudian Nabi kata apa? Inna asdaqal hadis. Yang tadi. Kitabullah. Sesungguhnya sebenar-benar perkataan ialah pada kitab Allah. Apa maksud dia? Maknanya kalau kita nak dengar perkataan, dengarlah daripada Al-Quran. Kenapa? Kerana Al-Quran tidak berdusta. Adapun manusia boleh berdusta. Wa ahsanul hadi, dan sebaik-baik petunjuk hadi Muhammad adalah petunjuk yang datang daripada Muhammad. Siapa dia Muhammad? Rasulullah. Wa syarrul umur muhdatsatuha, dan seburuk-buruk perkara ialah muhdatsat, mana yang direka. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, dan setiap yang direka-rekakan itu dipanggil apa? Bid'ah. Wa kullu bid'atin dalalah, dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Wa kullu dalalatin finnar, dan setiap yang sesat itu tempatnya di mana? Di dalam neraka. Kemudian Nabi SAW
kata ni dalam khutbah Hajjatul Wida' ni cerita ni Hajjatul Wida'. Nabi kata apa? Bu'istu ana wa sa'atu kahatain. Aku diutuskan dan di antara aku dengan kiamat itu kahatain. Nabi tunjuk jari dia macam tu. Dekat sangat dah. Maknanya Nabi SAW zaman dia adalah zaman yang terakhir, mana hampir dengan kiamat. Nah. Allahu akbar. Wa kana idza dzakara as-sa'ah ihmarrat wajnatahu. Dan Nabi SAW bila bercakap tentang hari kiamat akan merah menyala muka dia. Maknanya bersungguh-sungguh. Kerana kiamat itu adalah satu benda yang menakutkan, menggerunkan. Waktu Nabi bila bercakap bab kiamat ni dia muka dia merah. Dia mau takut, rasa gerun. Wa ala sautuhu, dan tinggi suaranya. Tinggi suara dia supaya nampak seriusnya benda tu. Allahu akbar. Washtadda ghadabah, dan bersangatan kemarahannya. Sebab apa? Manusia ni lalai. Bila kita nak peringat ke orang, kita kena bersungguh-sungguh. Kalau kita duk orang lena habis. Dia tak? Lena lali habis. Itu kita kena bersungguh-sungguh. Kita seolah-olah macam nak marah ke orang. Bukan kita marah. Bukan kita marah orang. Tapi kita nak abad kata apa? Nak abad kata apa? Kesungguhan. Benda yang kita nak cakap ni, apa dah? Benda yang it's very serious. Benda yang sangat serius. Bukan kita benda main-main. Kan? Sebab apa kita mengaji semalam ada 6 benda daripada amalan umat dahulu, di antaranya apa dah? Main-main. Seronok gila. Tak boleh. Sekali lagi kita nak turun lagi pun jangan seronok gila. Jangan seronok gila. Kita main, tapi jangan lupa kepada Allah. Wa ka'annahu nadhiru jaysh, seolah-olah Nabi itu kapten tentera. Macam orang duk kawat, baris sedia. Kalau baris sedia gitu sebab dia nak turut. Pekat lali habis baris sedia. Pada nak turut. Kan? Mana kena tegas. Baris sedia. Baru kena tegas gitu. Nabi pun macam juga. Apabila dia mengarahkan sesuatu, dia mengarah dengan apa dah? Tegas. Allahu akbar. Lalu Nabi kata, ni kita baca sikit hari ni kita. Nabi kata, yaqulu sabbahakum wa masakum, jagalah waktu pagi kamu dan jagalah waktu petang kamu. Maknanya jangan duk ralik. Belah pagi pun jangan duk ralik, belah petang pun jangan duk ralik. Summa qala man taraka malan fali ahlihi, lalu dia kata barang siapa yang meninggalkan harta itu adalah milik ahli keluarganya. Mana kalau seorang yang ada harta banyak, kalau dia mati, harta dia semua boleh kat keluarga dia. Dia boleh apa? Dia tak boleh bawa. Kan? Kalau ada mutu buruk pun tak boleh bawa. Mutu baru pun tak boleh bawa. Semuanya ditinggalkan kepada siapa? Ahli keluarga. Wa man taraka dainan aw daya'an fa ilayya aw alayya. Ni menunjukkan bahawa Nabi SAW sayang kepada umat dia. Siapa yang tinggal hutang, tak mampu nak bayar hutang, aku tanggung. Nabi kata. Aku akan tanggung. Allahu akbar. Wa ana aula bil mu'minin. Aku adalah lebih utama bagi orang mukmin. Nak abang apa ni? Sayangnya Nabi kepada kita. Tapi kita sayang kepada Nabi tak? Sayang tak kepada Nabi? Buktikan sayang kita kepada Nabi. Lagu mana nak buktikan sayang kita kepada Nabi? Ikut sunnah dia. Jangan buat benda-benda yang dia tak suruh buat. Jadi moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita di kalangan umat Islam yang tegar di atas apa dah? Sunnah. Sehingga walaupun kita terpaksa jadi seperti orang yang Nabi sebut apa dah? Kal qabidu alal jamarati. Seperti orang yang menggenggam bara api. Memang di akhir zaman ni, kalau kita betul-betul berpegang dengan sunnah, semua orang benci kita. Orang yang lawan sunnah lah. Orang yang lawan sunnah lah akan benci kita. Nabi kata apa? Orang yang di akhir zaman ni, orang yang berpegang dengan sunnah, dia akan diibaratkan seperti orang yang menggenggam bara api. Makna dia terpaksa
mengorbankan diri dia. Terpaksa mengorbankan diri dia. Orang benci, orang tak mau berkawan dengan dia, dia duduk kira hak tu dia tak mau pakat dengan orang. Kan? Orang nak kacau bubuk pun dia tak mau. Kacau bubuk pun dia tak mau. Dia kira dia tak mau. Kita kira apa? Hampa betul di atas sunnah, okey. Susah payah pun akan aku turut. Tapi kalau hampa menyeleweng pada sunnah, aku tak mau walaupun selesa, walaupun senang, walaupun orang puji. Moga-moga Allah Ta'ala menjadikan kita dari kalangan orang-orang yang betul-betul berpegang dengan sunnah Nabi SAW seperti mana yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya, agar kita mencapai kebahagiaan hidup di mana? Dunia dan akhirat. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.